Okey, so selepas rekod ini kalau kamu nak tonton balik, okey macam biasa, pergi ke YouTube channel cikgu dan klik subscribe. Ya, itu penting. Baik, jom kita tengok ancaman raja kecil. Yang keempat, ancaman raja kecil. Pula, kenapa raja kecil ni cikgu? Jom kita tengok. Okey, raja kecil. Raja kecil telah menyerang Johor pada tahun 1718 kerana menuntut takhta kerajaan Johor. What? Okey, jom kita tengok. Baginda mendakwa dirinya, iaitu raja kecil ini sebagai diri dia adalah putera ataupun anak lelaki Sultan Mahmud Shah I, iaitu Sultan Mahmud yang mangkat di Julang. Dan mengisytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Okey, sekarang korang faham ke tak? Sekarang korang faham ke tak? Lagi confused cikgu. Lagi confused. Okey, baik, macam biasalah. Kalau korang confused, cikgu terpaksa draw lah. Terpaksa draw. Okey, baik, begini. Demonstrate lagi sekali. Dia begini. Begini. Ingat tak? Okey, yang mengasaskan kerajaan Johor Riau. Okey, kerajaan Johor Riau. Okey, yang mengasaskan dia adalah Raja Ali, iaitu yang menggunakan gelaran Sultan, Sultan Alauddin. Alauddin, Riayat Shah. Riayat Shah I. Baik. Kemudian apabila dia terus kebut. Dan selepas itu adalah sultan seterusnya, sultan seterusnya dan sultan seterusnya sampailah ke pada akhirnya sampailah ke Sultan Mahmud Shah I. Tetapi Sultan Mahmud Shah I itu macam cikgu cakap hari itu, baginda telah dilantik pada umur 10 tahun. Dan pada umur 10 tahun itu, baginda hanya tak boleh memerintah. Maka baginda telah pun dibantu oleh siapa? Iaitu dibantu oleh so kita tulis kat sini So pemerintahan dilaksanakan oleh bendahara Tun Habib Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid. Tetapi oleh kerana bendahara Tun Habib Abdul Majid ini waktu itu bendahara ini telah pun bergaduh, bersengketa dengan siapa? Bersengketa dengan Laksamana Tun Abdul Jamil. Laksamana Tun Abdul Jamil. Jadi di sini menyebabkan pergaduhan dan akhirnya Laksamana Tun Abdul Jamil telah pun berpindah ke Terengganu. Terengganu. So Laksamana Tun Abdul Jamil pun pindahlah ke Terengganu. So pemerintahan diteruskan oleh Terengganu. So pemerintahan diteruskan oleh bendahara. So sampai umur Sultan Mahmud Shah ni, Sultan Mahmud Shah ni umur dia mencapai umur 21, maka Sultan Mahmud pun memerintah. Sultan Mahmud memerintah, tetapi bendahara tetaplah bendahara dia ialah bendahara Tun Habib. Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Baik. So sewaktu inilah Sultan Mahmud Sultan Mahmud mati dibunuh, iaitu dalam kes apa? Sultan Mahmud mangkat di Julang yang kita dah bincangkan hari itu kan.
Jadi bila Sultan Mahmud mangkat di Julang, maka Bendahara Tun Habib Abdul Majid, okey, Bendahara Tun Habib Abdul Majid, dia naik menjadi pemangku sultan. Okey, bendahara, okey, menjadi pemangku sultan dan akhirnya anak dia okey, menjadi bendahara dan anak dia lah jadi sultan, iaitu anak dia ialah bendahara juga. Bendahara apa tadi? Bendahara Tun Abdul Jalil kan? Okey, sekejap ya, Tun Abdul Jalil. Bendahara Tun Abdul Jalil. Bendahara Tun Abdul Jalil. Okey. Baik. Bila Bendahara Tun Abdul Jalil ni naik, maka bendahara, oleh kerana negeri tak ada sultan, Bendahara Tun Abdul Jalil ini telah naik menjadi sultan. Menjadi sultan, iaitu sultan apa? Sultan Abdul Jalil. Okey. Baik, Sultan Abdul Jalil inilah yang keturunan bendahara. Boleh faham? Baik, sekarang boleh faham tak? Nak tanya dulu, sekarang boleh faham tak? Sekarang boleh faham tak? Ada tak mana-mana bagian yang korang tak faham? Okeylah. Okey. So kita nak senang cerita, Sultan Mahmud mati dibunuh. Okey, dan pemangku sultan dan bendahara pun naik menjadi sultan, iaitu Bendahara Tun Abdul Jalil. Why? Kenapa bendahara ni naik menjadi sultan? Kerana dipercayai Sultan Mahmud mati dibunuh ini, sultan ini tiada waris. Ya, tiada waris. Baik, tiada waris. Kenapa Haris Liao? Suddenly, rupa-rupanya, cerita sebenarnya, cerita di belakang dia, rupa-rupanya, Sultan Mahmud, Sultan Mahmud ni rupa-rupanya ada anak dengan siapa? Ada anak dengan dayang istana. Ada anak dengan dayang istana. Cikgu dan istana tu siapa? Dayang istana tu adalah kita kata sebagai pembantu-pembantu istana yang perempuan. Kena ingat zaman dulu raja-raja memiliki dayang-dayang istana yang mana raja-raja itu boleh mengahwininya. Boleh mengahwininya ya. Dan ini memang normal. Ya betul. Pembantu-bantu. Tak ada, dayang istana memang semua perempuan, tak ada lelaki. Tak ada lelaki. Seluruh mendakwa tu kita kata sebagai claim lah, claim. Saksi. Mendakwa tu claim. Claim. Yes. So Sultan Mahmud ada anak dengan dayang istana. So anak itu ialah iaitu raja kecil. Bila raja kecil dah besar, raja kecil ini raja kecil menuntut tahta Johor. Sebab apa? Sebab dia kata dia keturunan kerana dia mengaku keturunan Sultan Mahmud Shah. Nampak tak? Boleh nampak tak? Raja kecil menuntut tahta Johor kerana mengaku keturunan Sultan Mahmud Shah. Itu ceritanya. Jadi bila dia menuntut, maka dia bawa bahan bukti apa semua, maka raja kecil pun naiklah menjadi Sultan Johor sekejap. Sultan Johor sekejap dia naik menjadi Sultan Sultan apa? Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, betul? Dia menjadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah.
So dia menjadi Sultan Abdul Jalil Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia pakai gelaran tu. Korang nampak tak ni? Jadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, daripada raja kecil dia isytihar, dia jadi sultan. Maka Sultan Abdul Jalil ni kena turun tahta. Turun tahta. Maknanya turun daripada tahta, turun tahta. Sekarang boleh faham ke tak boleh faham ni? Sekarang boleh faham tak boleh faham ni? Dia macam ni. Ini satu cerita. Ya, betul. Ini satu cerita. Ini satu cerita. Kejap kita tukar color. Begini. Ini satu cerita. So yang ini cerita lain. Ini cerita lain. Dia dah jadi. Kemudian yang ini cerita lain. Nampak tak? Yang ini cerita lain pula. Boleh faham? So dia ada 3 cerita sebenarnya. So mula-mula Sultan Mahmud Shah telah pun dibunuh. Tak ada waris. Dia kata tak ada waris. So bendahara naik menjadi pemangku sultan dan dia naik menjadi, dan anak dia menjadi bendahara dan menjadi Sultan Abdul Jalil. Kemudian raja kecil datang. Maka raja kecil itu telah claim dia adalah keturunan Sultan Mahmud Shah, maka dia telah naik menjadi sultan, iaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. So cerita ni sebenarnya ada berapa cerita cikgu? Sini ada satu cerita. Di sini Bendahara Tun Habib Abdul Majid lawan dengan Laksmana, itu satu cerita. Yang kemudian yang ini yang mati dibunuh, ini cerita yang kedua. Kemudian bendahara ni naik dan anak dia naik menjadi sultan, ini cerita yang ketiga. Kemudian raja kecil rupa-rupanya anak Sultan Mahmud Shah, ini cerita yang keempat. Bayangkan tak dia bercerita? Bayangkan betapa complicatednya cerita ni. Boleh faham? Baik, boleh faham ke tak boleh faham ni? Sikit-sikit lah Entahlah cikgu. Bolehlah. Bolehlah okey, baik. Faham kot. Fahamlah. Ke korang nak cikgu ulang lagi? Korang nak cikgu ulang lagi ke? No please, tak payah. Okey, bosan dengan cerita sama je. Itulah. Tak apalah cikgu. Okey, ulang. Okey. Saya baru masuk pula. Okey. Baik, kali ni cikgu akan menggunakan watak. Okey. Cikgu gunakan watak. Sebab korang tak nampak watak-watak dia sebenarnya. Baik, watak yang pertama iaitu Sultan. Kalau cikgu lakonkan boleh faham lah. Kau nak cikgu berlakon pula. Sudah kau ni. Baik, so kita ambil mula-mula. Okey, kita ambil nama iaitu Sultan Mahmud Shah. Okey, Sultan Mahmud Shah dibantu oleh siapa? Yang pertama, bendahara. Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Dibantu dan selepas itu bendahara Sultan Mahmud Shah juga dibantu oleh Laksamana. Laksamana Tun Abdul Jamil. Tetapi kedua-dua ini selalu berperang, selalu bergaduh. Selalu bergaduh. Bendahara tu baik ke jahat? Dia sebenarnya kedua-dua baik. Kedua-dua ni baik. Tetapi dia berebut kuasa. Kedua-duanya merebut
berebut kuasa antara bendahara ini dengan Tun Abdul Jamil. Dia berebut kuasa menyebabkan Cikgu Sultan Mahmud Shah tak mention buka buku. Okey, sebenarnya dia ada mention sebelum tu sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tak mention sangat sebab takut nanti kamu confuse. So akhirnya Laksmana Tun Abdul Jamil, okey, dia membawa diri ke Terengganu. Okey, Terengganu. Maka itu menyebabkan okey, Bendahara Tun Habib okey, menguasai pentadbiran. Okey, menguasai pentadbiran. So kita boleh delete tak Laksmana Tun Abdul Jamil ni? Boleh. Okey, sekarang okey, so tinggallah Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Baik, kemudian apabila Sultan Mahmud Shah mati dibunuh, iaitu Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang. Ya, mangkat di Julang, maka Johor tiada, okey, Johor tiada sultan. Okey, tiada sultan. Sebab sultan ini tiada waris. Tak ada anak. Dia tak ada anak. Jadi Bendahara Tun Habib Abdul Majid dia menjadi apa? Dia menjadi, iaitu dia telah menjadi pemangku sultan. Pemangku sultan. Dan kemudian apabila anak dia iaitu Tun Abdul Jalil. Okey. So anak dia naik menjadi bendahara juga, iaitu Bendahara Tun Abdul Jalil. Maka anak dia telah pun diisytiharkan sebagai apa? Sebagai sultan. Sebagai sultan, iaitu sultan apa? Sultan Abdul Jalil. Okey. Sultan Abdul Jalil. Okey, nampak tak setakat ni? Okey, nampak Sultan Abdul Jalil Okey, korang nampak Okey, baik. Sampai kat situ, okey, Sultan Abdul Jalil. Baik, kemudian apabila tiba-tiba raja kecil. Ya, betul. Anak bendahara dia naik jadi bendahara dan dia naik jadi sultan. Sebab so bapa dia penasihat. Bapa dia jadi penasihat dan dia jadi sultan. Sebab negeri Johor tak ada sultan pada waktu itu. Okey, sebab sultan yang terakhir tak ada waris. Kenapa bapak dah jadi sultan itu? Tak boleh sebab bapa dia sebelum itu dah menjadi pemangku. Pemangku sahaja. Dia macam penasihat saja kepada sultan sebelum ini. Jadi bila anak dia naik jadi bendahara, so anak dia diisytiharkan sebagai sultan. Pemangku tu maknanya dia kira katakan sebagai macam mana pemangku on behalf of lah. Pemangku. Maknanya kalau tak isang, ya betul. On behalf of, macam penasihat. Bolehlah macam tu. Baik. Bila Sultan Abdul Jalil jadi sultan, suddenly, tak lama kemudian kamu nampak raja kecil muncul. Raja kecil tuntut tahta Kesultanan Johor Riau. Kesultanan tahta Johor. Sebab dia kata apa? Dia kata dia waris Sultan Mahmud Shah. Dia waris Sultan Mahmud Shah. Rupa-rupanya memang betul beliau sebenarnya adalah anak Sultan Mahmud Shah ni, anak sultan dengan kita kata pegawai istana lah, ataupun dayang istana. Sebenarnya. So sewaktu kematian kematian Sultan Mahmud Shah tu, anak dia lari. Anak dengan mak dia lari pergi ke Siak. Macam mana dia orang tahu raja kecil tu waris Sultan Mahmud Shah? Sebab dia ada bawa alat kebesaran. So bawa alat kebesaran. So dia claim lah bahawa dia tu adalah raja kecil, anak pada Sultan Mahmud Shah. Jadi sebab itu bila dia claim,
maka raja kecil ini telah menjadi Sultan Johor, iaitu Sultan apa? Dia menggunakan nama Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dia gunakan nama itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. So Sultan Abdul Jalil ni siapa cikgu? Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah tu adalah raja kecil. Raja kecil. Baik. Macam mana dia jadi sultan? Bagaimana? Dia claim. Contoh saya ada beta lah raja kecil. Contoh beta raja kecil. Beta ada alat kebesaran. Apa bukti tuanku ada alat kebesaran? Inilah dia. Iaitu keris daripada Sultan Mahmud Shah. Inilah dia menunjukkan bahawa beta adalah putera atau anak kepada Sultan Mahmud Shah. Maka beta layak untuk menjadi sultan negeri. So orang lain pun betul lah sultan ni, betul lah sebab dia ada keris. You see? Contohlah. Jadi sebab itu raja kecil boleh claim dia jadi Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. So Sultan Abdul Jalil yang sebelum ini, dia terpaksa turun tahta. Dia turun tahta. Tahta. Ya betul Sasi. Kalau yang keris tu fake, orang diorang dah check. Memang itu memang keris yang betul. Turun tahta. So sekarang boleh faham tak? Sekarang boleh faham? Boleh faham baik. So itulah kisah bagaimana raja kecil telah menjadi sultan dan dia claim. Dia claim. Tetapi kalau kita lihat di sini, kita tengok ni. Tak, dia bukan masalah dia nak tahu jadi sultan bagus ke tidak. Yang penting ada ketua. Yang penting ada ketua, ada sultan. Itu je. Bagus tak bagus itu kemudian. Yang penting ada sultan. Itu dulu. Dia macam ketua kelas. Kita tak tahu ketua kelas baik ke tidak. Tapi pilih dulu jadi ketua. You see? Macam tu. Baik. So kita lihat sini cikgu ulang balik Raja kecil menyerang Johor kerana menuntut tahta kerajaan Johor. Baginda mendakwa dirinya sebagai putera Sultan Mahmud Shah I, iaitu Sultan Mahmud yang mangkat di Julang, dan isytiharkan dirinya sebagai Sultan Johor Riau dengan gunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Baik. Kemudian Raja Sulaiman, tiba-tiba muncul satu lagi watak, Raja Sulaiman, putera, iaitu putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Yang ini siapa pula cikgu? Korang tengok betul-betul Ini korang tengok betul-betul Korang tengok So Sultan Abdul Jalil tadi, yang Riayat Shah tu, dia turun tahta. Sultan Abdul Jalil ni sebenarnya ada anak. So anak dia ialah siapa? Anak dia ni ialah Raja Sulaiman. Nampak tak? Anak baginda adalah Raja Sulaiman. Jadi bila Raja Sulaiman dia kata dia nak claim, nak tuntut balik, tahta ayahnya, iaitu Sultan Abdul Jalil. Maka dengan itu, beliau pun minta apa? Minta bantuan. Ya betul Sultan Abdul Jalil yang bendahara tadi. Minta bantuan Opu Daing bersaudara. Ya betul. Opu Daing bersaudara. Siapa pula ni cikgu? Baik. Sabar. Ini anak baginda Raja Sulaiman nak tuntut balik tahta ayahnya. So, dia pun minta bantuan Opu Daing bersaudara. Untuk apa? Untuk fight dengan Sultan Abdul Jalil ni.
untuk fight dengan siapa? Untuk fight dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Nampak tak? Dia nak fight dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu nak fight dengan Raja Kecil. Ya, betul. Betul. Nak revenge balik. Tapi macam-macam. Tapi dia tak boleh minta macam tu saja sebab Raja Kecil ni kuat. Maka dia mintalah bantuan Opu Daeng bersaudara. Apa tu cikgu? Baik, dia begini. Opu Daeng ni sebenarnya adalah pahlawan Bugis. Ni, Opu Daeng 5 bersaudara sebenarnya Opu Bugis. Ni dia. Meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk mengusir Raja Kecil. Untuk halau Raja Kecil. Nak halau Raja Kecil tadi. So, akhirnya Raja Kecil dapat dikalahkan pada 4 Oktober 1722. Kemudian Raja Sulaiman tadi, anak bendahara, anak Sultan Abdul Jalil tadi, ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. See? Cikgu, masa Tun Abdul Jalil itu jadi sultan, mana Raja Kecil pergi? Okey, Raja Kecil telah lari ya. Okey, masa bila? Masa Tun Abdul Jalil. Oh, sebelum tu. Okey, baik. Sebelum tu, okey, bagus soalan tu. Sebenarnya sebelum itu, okey, selepas, okey, baik. Sebenarnya, perasan tak semasa Sultan Abdul Jalil ni memerintah, Raja Kecil masih muda. Bila Raja Kecil dah besar, Raja Kecil ni umur 21 tahun. 21 tahun Korang tengok dia punya kronologi dia. Kronologi dia begini. Kronologi dia iaitu ya betul. Bendahara Abdul Jalil, Tun Abdul Jalil dengan Sultan Abdul Jalil sama. Sama, ya betul. Betul. Baik. Okey, Sultan Mahmud Mangkat di Julan tu pada tahun 1699. Ya, 1699 dan Raja Kecil menuntut pada tahun 1718. Okey, korang tengok betul Okey. Sultan Mahmud Shah mangkat di Julang pada tahun bila? 1699. Okey, 1699 mangkat. Raja Kecil menuntut pada tahun 1718. So sekarang bagi tahu cikgu, kalau Sultan Mahmud Shah tu kahwin dengan mak Raja Kecil, bermakna pada tahun 1718, okey, berapakah umur Raja Kecil? Berapakah umur Raja Kecil pada waktu itu? Iaitu berumur berapa? Okey, korang nampak tak? Ya, 17 tahun ataupun 18 tahun lah. Kita plus minus lah 1699, 1718. Okey, bermakna Raja Kecil pada waktu itu dah berumur 18 tahun. Maka kalau umur 18 tahun, layak tak untuk dia menuntut tahta? Ya, layak untuk memerintah. Plus minus lebih kurang macam itulah. 18 tahun. So dah layak untuk ya lebih kurang lah. Okey, 19 ke 18 ke plus minus lah. Maknanya dah lebih daripada 18 tahun. Maka beliau layak untuk memerintah. Betul tak? Nampak tak? So, kalau kamu tanya, semasa Bendahara Tun Abdul Jalil ni memerintah, mana Raja Kecil? Raja Kecil pada waktu itu pada waktu itu sedang membesar. Waktu itu Raja Kecil sedang membesar. Nampak tak? Raja Kecil sedang membesar. Okey, berapa? Sorry. Mana Pravin kau ni? 19. Ya, dan bila ayah dia meninggal? Sazi, kan ke Sultan Mahmud Shah tu mangkat. Mangkat tu kan meninggal. Mangkat pada tahun 1699 lah. Mangkat tu kan meninggal. Meninggal pada 1699. Nampak tak? So, sewaktu Bendahara Tun Abdul Jalil ni memerintah, Raja Kecil sedang membesar.
So bila raja kecil dah cukup umur dia 18 atau 19 tahun, maka raja kecil pun tuntut takhta dan jadilah Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. So Sultan Abdul Jalil yang sebelum ini terpaksa turun tahta. Bila turun tahta, anak baginda, maknanya anak Sultan Abdul Jalil ini, Raja Sulaiman tak puas hati. Raja Sulaiman pun tuntut balik tahta ayahnya, iaitu untuk menuntut perlu minta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara. Baik, so Opu Bugis 5 bersaudara. Okey, siapakah Opu Bugis ini, cikgu? Dia ni pahlawan, iaitu daripada Daeng. Nama-nama pahlawan dia macam Hang Tuah tau. Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Kasturi kan. Bugis pun ada. Tapi dia bermula dengan nama Daeng, iaitu Daeng Merewah, kemudian Daeng Celak. Okey. Daeng Merewah, kemudian Daeng Celak. Okey. Kemudian dia ada juga Daeng Perani. Kemudian Daeng ada seorang lagi Daeng apa entah. Dan ada seorang lagi Daeng. Seorang lagi ada Daeng. So ada 5 orang Daeng. So Daeng inilah yang membantu, Daeng-Daeng inilah yang sebenarnya membantu Raja Sulaiman untuk lawan, okey, lawan dengan Sultan Abdul Jalil, iaitu lawan Raja Kecil. So akhirnya Raja Kecil terpaksa larikan diri. Okey. So terpaksa berundur, okey, berundur dan akhirnya Raja Sulaiman tadi yang ini dia naik tahta, dia jadilah Sultan Johor menggunakan Sultan Sulaiman. Sultan Johor yang baru iaitu Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman. Faham ke tak faham ni? Okey, dia begitu. Faham ke tak faham cerita? Banyak betul plot dia. Ya. Faham je dulu? Ya. Pravi pun tak faham. Blur kan? Ya, blur. Dia memang blur. Tapi itulah ceritanya, iaitu Raja Kecil dah tutup tahta. Dia naik jadi Sultan. Sekejap lah. Okay, sekejap je. Okay, Marvel Studios sebab blur. Ya, yang ini ini cerita baru. Ini cerita baru. Ini cerita baru. Okay, iaitu Raja Kecil tutup tahta, naik Sultan Abdul Jamil. Okay, kemudian anak Sultan Abdul Jalil sebelum itu, iaitu Raja Sulaiman. Okay, nak tuntut balik tahta ayah dia, minta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara untuk fight balik dengan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Akhirnya Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu Raja Kecil sebelum ini, telah berundur dan Raja Sulaiman telah menang dan Raja Sulaiman naik menjadi Sultan Sulaiman, iaitu Sultan Johor yang baru. Kalah drama. Series kalah drama. Kalau buat filem macam Mat Kilau ni, tak hangat ni. Nampak tak? Okey. Berapa tahun Aish? Berapa tahun Raja Kecil memerintah, cikgu? Okey, Raja Kecil menyerang 1718 kan? So Raja Kecil ditabarkan pada 1722. Perasan tak bahawa pada waktu itu tak lama pun Raja Sulaiman dapat dikalahkan. Okey, Raja Kecil dapat dikalahkan pada 1722. Raja Kecil menyerang Johor 1718. Maknanya berapa tahun? Berapa tahun ni? Hanya lebih kurang plus minus 4 tahun saja. 4 tahun saja Raja Kecil dapat memerintah dan kemudian Raja Kecil dikalahkan oleh Raja Sulaiman dan Raja Sulaiman menjadi Sultan Johor, iaitu Sultan Sulaiman Badul Alam Shah. Manakala Daeng Merewah tadi, iaitu salah seorang daripada Opu Bugis 5 bersaudara tadi, Daeng Merewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang Tuan Muda Bugis yang pertama. Yang Tuan Muda ni maknanya dia punya
penasihat nombor 1 lah. Raja kecil tak revenge balik tak? Tidak. Dia tak revenge balik. Okey. So kamu lihat Opu Bugis itu, Opu Bugis ni apa cikgu? Iaitu gelaran untuk kerabat di Raja Bugis di Sulawesi Selatan. Antara yang terkenal termasuklah Opu Bugis dan saudara ni, Daing Parani, Daing Menambun, Daing Merewah, Daing Celak dan juga Daing Kemasi. Ni 5 orang daing. So sekarang generasi Raja Johor tu is generasi Sultan Sulaiman kan? Or am I wrong? Yes, you are wrong. You are wrong. Why? Because selepas ni akan berlaku lagi peristiwa lain yang menyebabkan keturunan bendahara tamat jadi sultan dan keturunan Temenggung pula jadi sultan di Johor. Kamu akan kata apa? Aduh, cikgu, pening kan? Okay. Tapi inilah cerita, inilah sejarah. Inilah sejarah. Inilah sejarah. So memang yang ku ingat, betul. So inilah dia sebenarnya berkaitan dengan okey. So kita lihat di sini. Okey, baik, tahukah anda? Okey, Kesultanan Johor Riau juga dikenali sebagai Kesultanan Johor Riau Lingga. Kerana Lingga pernah menjadi pusat pemerintahan semasa pemerintahan Sultan Abdullah Muhammad Ma'ayat Shah, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu Sultan yang Raja Kecil, dan Sultan Mahmud Shah yang kedua, iaitu pada 1761 hingga 1812. Cikgu, mesti ramai yang akan kata, cikgu, berapa banyak nama Sultan Mahmud Shah ni? Banyak. Sultan Mahmud Shah yang kedua ni adalah Sultan yang akan menjadi pencetus kepada kehilangan Singapura daripada Johor. Confuse cikgu, confuse. Confirm mesti korang cakap macam tu. Okey. Nasib baik dia keluarkan masa form tu ni 4 cerita ni saja. Kalau ikutkan banyak lagi. Iaitu yang pertama, persaingan Johor Aceh Portugis. Okey, perang 100 tahun. Yang kedua, perang Johor Jambi. Okey, yang kedua. Yang ketiga, konflik pembesar. Dan yang keempat, ancaman Raja Kecil. 4 ancaman Raja Kecil. So, kita kena tahu tentang 4 cerita ni. Tentang Raja Kecil yang menuntut tahta kerajaan Johor dan sebagainya lah. Dan sebagainya. So, inilah kita kata sebagai cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Johor ke arah kegemilangan. Sebab dia sering berebut tahta. Itu masalahnya, sering berebut tahta, selalu berebut tahta. Selalu berebut tahta. Okey. Ada tak mana-mana bahagian yang kamu nak tanya? Ada tak mana-mana cerita, mana-mana cabaran yang kamu nak bincangkan, nak tanya? Persaingan Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, ataupun konflik pembesar, ataupun ancaman Raja Kecil? Konflik pembesar. Okey, baik. Konflik pembesar. Saya still tak faham yang tu. Okey, baik. Dia begini. Cikgu menggunakan yang sama. Tapi cikgu padam yang ini. Baik. Cikgu padam yang ini. Korang tengok konflik pembesar. Baik. So, kita lihat di sini bahawa sebenarnya selepas Raja Ali, Sultan Alauddin Shah, sampailah satu sultan. Baik, iaitu Sultan Mahmud Shah. Shah 1. Sultan Mahmud Shah ini ada 2 orang pembesar. Sultan Mahmud Shah ni ada 2 orang pembesar, iaitu Bendahara Tun Abdul Majid. Tun Habib Abdul Majid. Dan satu lagi
Dan satu lagi dia ada Laksamana Tun Abdul Jamil. Okey, dia ada 2 orang. Okey. Baik, oleh kerana Sultan Mahmud Shah I ini ketika dia naik, dia baru berumur 10 tahun sebenarnya. 10 tahun. Baik, bila 10 tahun, layak tak untuk dia memerintah? Tak layak. Ya, tak layak untuk memerintah. Okey, untuk memerintah. Tak layak. Okey. Jadi, bila tak layak, okey, bendahara Tun Habib ini, dia yang akan menjadi apa? Dia akan menjadi pemangku. Ya, dia buat keputusan. Bermakna dia telah menjadi pemangku sultan untuk sementara. Ya, dia pemangku sultan. So, banyak decision yang dia patut buat. Tetapi, Laksamana Tun Abdul Jamil, okey, sebenarnya apa yang dia telah lakukan ialah dia telah banyak buat keputusan sendiri. Keputusan sendiri yang tidak ikut keputusan bendahara. You see? Tak ikut keputusan bendahara. So, oleh sebab itu, kedua-dua ini ada konflik. So, ada konflik versus lah. Kita kata versus lah. So, dia bergaduh. Okey, akhirnya, okey, kita tahu bahawa akhirnya Laksamana Tun Abdul Jamil pun telah pun keluar dan berpindah ke Terengganu. Terengganu. So, inilah dia konflik pembesar. Okay, konflik pembesar. So, apabila Sultan Mahmud Shah telah pun besar dan Sultan Mahmud Shah pun berumur dalam, katakanlah dalam 25 tahun. Okay. Sultan Mahmud pun, okay, Shah dah berumur katakanlah 18 tahun. Okay, umur dia katakan 18 tahun, maka dia layak untuk memerintah. Maka pada waktu itu bendahara menjadi bendahara je lah. Bendahara kekal menjadi bendahara. So dia tidak lagi pemangku sultan. Dia hanya jadi bendahara. Okey, bendahara kepada bendahara Tun Habib Abdul Majid. Jadi bendahara. Okey, so dia tugas dia apa? Membantu sultan. Okey, membantu sultan. Baik. So itu sebenarnya. But then selepas itu Sultan Mahmud mangkat. Okey, Sultan Mahmud mangkat. Okey, mangkat dijulang, maknanya dibunuh ketika di atas julangan itu. Bila dia dah dibunuh, maka bendahara Tun Habib Abdul Majid kembali menjadi apa? Kembali menjadi pemangku. Pada waktu Sultan Mahmud mangkat dijulang, maka bendahara menjadi pemangku sultan. Bendahara, okey, Tun Habib menjadi pemangku sultan. Pemangku sultan semula. Dan apabila anak dia pula, okey, naik menjadi bendahara, maka anak dia iaitu Tun Abdul Jalil naik. Okey. So anak dia iaitu Tun Abdul Jalil naik menjadi apa? Menjadi sultan. Okey, iaitu Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Okey. Kenapa Tun Habib tak jadi sultan? Sebab tak ada orang yang nak declare dia sebagai sultan. Tak ada orang nak declare dia. Sebab Laksamana pun tak ada. Okay. So dia rasa macam tak layak untuk declare diri dia. Tetapi bila anak dia ada, anak dia naik jadi bendahara, dia declare anak dia menjadi sultan. Okay, itulah dia. Sebab apa dia declare anak dia jadi sultan? Sebab sultan yang sebenar, keturunan Sultan Mahmud mangkat dijulang
Okey, sultan itu tiada waris. Tiada waris. Itu sebenarnya. Okey, tiada waris. Kata je lah. Tiba-tiba muncul raja kecil. Itu sambungan dia. Itu sambungan dia. Okey, baik. Habis tentang cabaran dan ancaman raja kecil. So far, boleh bagi tahu cikgu tak daripada 4 cabaran tadi, iaitu perang 100 tahun, okey, iaitu persaingan Aceh, Johor dan juga Portugis satu. Itu cabaran ke arah kegemilangan. Yang kedua iaitu berkaitan dengan perang Johor Jambi. Yang ketiga konflik pembesar dan yang keempat ancaman raja kecil. Baik, bagi tahu cikgu, daripada 1 hingga 10, berapakah yang kamu faham? 10 paling faham, 1 tak faham langsung, 5 sedang-sedang. Okey, berapa yang kamu faham? Okey. 6, 5, 7, 5, 9. Okay, good, Sasi. Lain. Berapa yang kamu faham? Boleh tulis langsung chat. 6.5. 6.5. Okay, good. Okay. Pravin kata 8. Okay, good. Jasmine kata 8. Okay, good, Jasmine. Okay. So yang lain-lain macam mana? Teh Chiming, Suvita, Navisa, Alia, Hana. Tiru macam mana Tiru? Okey, baik. Okey, Alia kata 9, Ali Syarana kata 8/10. Okey, good. So, yes, okey. Cikgu harap kamu faham. Ingat sejarah ni dia faham dulu. Dia faham dulu. Tak guna kita hafal tapi kalau kita tak faham. Okey. Jadi, sebenarnya apa yang cikgu cerita lebih daripada apa yang kamu nampak dalam buku teks. Sebab ini memang fakta dia. Cuma dalam buku teks itu dia tak detailkan sebab takut menjadi sebahagian daripada fakta yang kamu kena ingat dan kamu kena jawab pula. Jadi sebab tu dia sikitkan fakta. So tapi macam mana nak faham cikgu? So guru yang mengajar sejarah dia kena explain, dia kena elaborate, dia kena dapatkan pengetahuan tentang itu semua dan terangkan kepada kamu bagaimana susunan cerita. Itu ingat, senang ke nak jadi guru sejarah? Susah. Dia kena tahu tentang the whole story baru dia boleh explain. Sebab dalam buku teks sikit-sikit je kat situ. Sikit-sikit dia diletakkan dalam buku teks. The rest guru sejarah kena explain. Okay. Boleh faham? Aduh yai. Okay, so cikgu harap kamu dah dapat something daripada situ. Kesimpulannya, cabaran ke arah kegemilangan ada 4. Okay, ingat tu je. Okay, tentang apa? Tentang persaingan Johor Aceh. Saya baca saja. Itulah sesi. Okay. Persaingan Johor Aceh Portugis, perang Johor Jambi, konflik pembesar dan ancaman raja kecil. Baik, untuk meneruskan kepada strategi menghadapi cabaran itu, okay, kita akan sambung kepada kelas seterusnya. Tetapi, okay, cikgu nak mengharap satu saja, iaitu